Buletin Didik 27 November bersama saya Khairi Hazwan Muhammad Asri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan dengan segmen aktiviti minggu ini yang mengupas tentang drone dan penggunaannya dalam kalangan generasi muda. Perkongsian itu dilakukan pada program Sains, Teknologi dan Kejuruteraan STEM anjuran Universiti Tun Hussein On UTHM. Ia turut mendapat kerjasama Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Program bertujuan memberi pendedahan kepada murid terhadap industri revolusi IR 4.0 sekaligus menggalakkan mereka menceburi bidang itu. Menurut seorang jurutera sistem sebuah syarikat penerbangan di bawah UTHM, Wan Akashah Wan Jamaluddin, STEM adalah antara program penting yang perlu diketengahkan, terutama dalam kalangan generasi masa hadapan. Ini kerana penggunaan teknologi automasi atau robotik semakin menjadi norma baharu yang memerlukan perhatian. Seperti mana yang kita tahu, isu semasa terdapat isu brain drain. Jadi macam mana kita nak mengekalkan kepakaran-kepakaran tu untuk berada di Malaysia. Jadi dengan anjuran STEM program seperti di program hari ini, membantu inisiatif tersebut dan memberi kesedaran kepada generasi-generasi muda kita bahawa ia sesuatu kerja yang sangat dicari di Malaysia dan tak perlu keluar pun, dan industri-industri dan juga universiti-universiti kita bersedia dengan kepakaran dan juga idea dan inovasi. Tambah penuntut Dr. Falsafah PhD Mechanical dan Pembuatan di bawah Fakulti Kejuruteraan UTHM itu, tidak dinafikan pelajar-pelajar semakin menunjukkan minat dalam bidang tersebut, terutama berkaitan drone. Bagi murid tahun 6 Sekolah Kebangsaan Seri Bintang Utara Chow Zui Juan, pelbagai video mengenai drone yang ditonton di YouTube menarik minatnya untuk mendalami bidang robotik. Saya suka bermain drone lah. Kat rumah saya ada drone. Gembira. Kerana dapat belajar teknologi yang baru lah. Macam ilmu pengetahuan yang baru. Pengalaman mengendalikan drone pada program STEM itu turut mendorongnya untuk melanjutkan pelajaran dalam bidang kejuruteraan, khususnya mekanikal dan pembuatan. Sebagai usaha meningkatkan kemenjadian murid, Sekolah Kebangsaan Sentul Utama Kuala Lumpur menganjurkan showcase kefahaman melalui reka bentuk KMR buat tahun ketiga. Melaluinya kreativiti mereka diserlakan menerusi pembabit murid tahap 2 iaitu dari tahun 4, 5 dan 6. Guru Besar SK Sentul Utama Aidil Azhar Ahmad berkata, program ini adalah salah satu inisiatif menyokong usaha Kementerian Pendidikan KPM ke arah meningkatkan kemenjadian murid dan sekolah berkualiti. Selain itu, ia selaras dengan hasrat yang terkandung dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. Showcase KRM itu turut dihadiri Pegawai Pendidikan Daerah Sentul Zainun Harun. Menurut Zainun, ia bukan sahaja membuka ruang buat pelajar mempamerkan kreativiti mereka, malah meningkatkan prestasi dalam pembelajaran. Program yang dijalankan ini telah menjadi satu platform yang sangat baik untuk memberi ruang kepada pelajar-pelajar tahap 2, darjah 4, 5 dan 6 untuk membuat pameran kreativiti dan inovasi yang telah mereka hasilkan dalam KMR di dalam kelas masing-masing. Pelbagai inovasi serta idea dibentangkan oleh murid-murid melalui portfolio, persembahan, tayangan serta pertunjukan. Pihak sekolah berharap melalui showcase KMR, pelajar berupaya menguasai pedagogi baharu iaitu memperluaskan persekitaran pembelajaran dengan bergerak melangkaui bilik darjah. Sempena cuti panjang hujung minggu, ibu bapa di Johor Bahru mengambil peluang membawa anak-anak mereka melawat Balai Bomba dan Penyelamat Lakin. Peluang kemasan itu tidak disia-siakan kanak-kanak yang terdiri daripada murid tadika dan sekolah rendah untuk mengenali lebih dekat tugas dan demonstrasi penggunaan jentera serta peralatan digunakan. Si cilik ini kelihatan begitu teruja, dapat memakai pakaian seragam bomba, menaiki motosikal berkuasa tinggi dan jentera bomba serta memegang hos pipe untuk memadam kebakaran daripada pili bomba. Pegawai Bomba Kanan 1 Nazaruddin Yusof berkata, pihaknya amat berbesar hati menerima kunjungan orang ramai untuk melawat Balai Bomba Lakin. Kita sangat berbesar hati dan sukalah dengan kehadiran orang awam ini, terutama parents dan komuniti yang membawa keluarga dan juga anak-anak khususnya untuk diberi pendedahan kepada program bagaimana kita mengenali aktiviti kerjaya sebagai seorang anggota bomba.
dan mereka saya lihat begitu gembira sekali lah dapat bersama dengan kami dengan program-program yang kita anjurkan. Ibu bapa pula mengakui, selain memberi pendedahan, aktiviti sebegini mampu mengisi masa lapang anak-anak. Terima kasih juga kepada Ketua Balai Polis Bomba lah laki ni yang memberi keizinan untuk kami bawa anak-anak untuk explore. Kali pertama dan actually saya pun sebagai seorang mak teruja lah juga sebab tak pernah masuk kan. Tapi orang kata explore yang baik lah untuk mereka dan untuk kami sebagai parents juga. Boleh kasih anak-anak tengok itu bomba macam mana, selamat itu api, selamat barang-barang kemalaman. Dia gembira lah. Jika sebelum ini hanya dapat melihat anggota bomba di kaca TV, kanak-kanak pula begitu bersemangat mendengar taklimat. Malah ada yang mahu berkunjung ke sini lagi pada cuti sekolah nanti. I really like the experience here. They teach you all about how they save the life of people, how to survive when your house gets on fire, and I just like it all. It's very, very nice. They show the equipment over there. Can you see the gallery? Yeah. That's all I want to say. It's really amazing. Kembali di Buletin Didik. Sungguh pun disahkan menghidap kanser kolon 2 minggu lalu. Ia bukan penghalang untuk Dr. Anis Mardiana Abdullah menghadiri istiadat Convocation ke-95 Universiti Teknologi MARA UiTM. Anis Mardiana, 45 tahun, dengan penuh bersemangat turut menggagahkan diri untuk berdiri ketika menerima scroll ijazah Dr. Falsafah dalam bidang pengangkutan dan logistik daripada Pro-Chancellor UiTM Tengku Permaisuri Selangor, Tengku Permaisuri Nur Ashikin. Ibu kepada seorang cahaya mata ini berkata dia tidak mahu menyusahkan pihak universiti menolaknya di atas kerusi roda selain mahu cuba bertahan untuk berdiri pada hari bersejarahnya. Lebih membanggakan, Anis Mardiana turut dipilih sebagai penerima anugerah hadiah buku inovasi Malaysia Technology Development Corporation MTDC. Masa saya sama PhD tu tak adalah simptom yang teruk. Sebenarnya adalah sikit-sikit, tapi saya ingatkan itu cuma stres buat PhD. Sekarang ni baru saya tahu yang keadaan kesihatan saya actually is quite bad lah juga. Dia yang juga pegawai di Kementerian Keuangan mengakui sokongan suami dan anak serta pengalaman bekerja membantu dirinya untuk meneruskan pengajian. Adik-adik yang sekarang ni akan menempuh perjalanan ni, jangan putus asa. PhD ni dia walaupun satu je, walaupun ramai orang kata PhD ni lonely journey, tapi sebenarnya tak. You sendiri kena cari kawan-kawan, baik dengan supervisor, insya-Allah selesai perjalanan kita. Berapa tahun? Dr. Anis Mardiana yang bakal menjalani rawatan untuk penyakitnya itu tidak lama lagi berharap perjalanannya melawan kanser akan membuahkan hasil. Tempoh 2 minggu diberikan untuk Majlis Tindakan Sara Hidup Negara mengkaji implikasi subsidi untuk rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata beliau tiada masalah dengan pemberian subsidi kepada rakyat, terutama rakyat yang susah. Namun perkara itu perlu diperhalusi bagi memastikan bantuan itu tidak dimanfaatkan golongan kaya. Datuk Seri Anwar terdahulu mempengerusikan mesyuarat khas Majlis Tindakan Sara Hidup Negara di Putrajaya. Tambahnya, dasar menyeluruh berkaitan isu subsidi turut melibatkan tarif elektrik, memandangkan manfaat kepada golongan miskin hampir sama dengan golongan kaya, melibatkan perbelanjaan RM2.5 bilion. Beliau juga telah meminta Kementerian Pertanian dan Industri Makanan untuk mengambil langkah mengawal kos pengeluaran bekalan makanan seperti telur ayam.
Sebanyak 31,822 kes demam denggi dilaporkan di Selangor sejak Januari hingga 19 November lalu, meningkat 131.5% berbanding tempoh minggu epidemiologi sama pada tahun lalu. Pengarah Kesihatan Selangor, Datuk Dr. Syahri Ngandiban berkata, ia termasuk 744 kes denggi yang dilaporkan dari 13 hingga 19 November lalu, yang turun 8.4% berbanding minggu sebelumnya. 4 daerah yang mencatat kes denggi tertinggi ialah Petaling 10,927, Hulu Langat 7,444, Kelang 5,405 dan Gombak 4,308. 8 kematian akibat demam denggi turut didaftarkan di Selangor tahun ini. Justru Datuk Dr. Syahri menyarankan setiap komuniti di kawasan kediaman supaya melaksanakan aktiviti pembersihan tempat pembiakan nyamuk Aedes secara berkala, memandangkan hujan yang lebih kerap akan meningkatkan lokasi bertakung air. Potret 12 Maharani Mughal yang dilukis di atas permukaan gading dan berbingkai kofgari ini berasal dari abad ke-19 Masihi di India. Seni melukis potret mini pada gading telah menjadi ikutan di India menjelang abad ini. Popularitinya sebagai barang koleksi telah mendorong pelukis yang terlatih dari Delhi untuk menghasilkan karya yang lebih baik. Potret mini pada gading ini juga telah dihasilkan untuk dimuatkan pada ruangan yang sangat terhad dan subjek lukisannya meliputi landskap dan monumen serta personaliti terkenal dan golongan maharaja. Lukisan minyak pada gading ini dilapik pada kertas dan setiap medallion ini dilapisi dengan kaca dan diletakkan pula ke dalam bingkai kofgari dengan motif arabes yang sangat syarat. Gading mula popular sebagai pengukuh lukisan dan bahan lutsina semula jadinya menjadikannya sangat sesuai untuk teknik lukisan berkilau pada potret. Tidak semua dapat menikmati pelbagai pengalaman manis di dunia ini. Ketika kita bergembira, ramai lagi yang hidup dalam situasi yang tidak selamat dan sering ketakutan. Kafe permainan realiti maya atau virtual reality yang pertama di semenanjung Gaza menyediakan dunia fantasi untuk golongan muda Palestin yang tidak dapat menikmati kehidupan biasa. Dengan tiadanya peluang untuk mengembara dan kawalan ketat di sempadan, inilah peluang untuk mereka merasai hiburan dan melarikan diri buat seketika. Yusuf Al-Qadri, 22 tahun, mengakui di Gaza agak mustahil untuk golongan muda sepertinya menjelajah pelbagai lokasi seperti bandar besar, gunung dan lautan. Justru dia datang ke kafe ini untuk menikmati kebebasan itu secara maya. رغم كل اللي بنشوفه في هذا القطاع من جميع النواحي يعني تفرغ طاقة كثير كبيرة سلبية تكتسب طاقة إيجابية يعني بصراحة بعد ما تلبس النظارة بتطلع مختلف تماما عن قبل يعني. أنا الآن بجدف في المحيط وحوالي يعني طبعا جليد وهذا يعني إشي جميل جدا يعني وشعور أول مرة أجربه خصوصا إنه ما سافرناش قبل هيك يعني خارج القطاع بسبب الحصار والسياسات اللي استطاع علينا الاحتلال. Menurut pengurus kafe Firas Al-Khadri, permainan combat dan aksi maya sangat popular dalam kalangan lelaki muda. Manakala untuk wanita, mereka lebih menggemari sukan, muzik dan dunia pengembaraan. Seorang gadis OKU pendengaran di China berazam untuk tidak menjadikan kekurangannya itu sebagai penghalang menggapai impian. Usaha dan azam tinggi dimilikinya membolehkan dia kini bergelar jurugambar profesional. Dilahirkan di kawasan pergunungan di Chongqing, Yang membesar sebagai pendaki gunung dan sering mengimpikan pengembaraan di luar tempat asalnya. Menurut Yang, dia enggan bekerja di kilang khas untuk golongan OKU kerana tidak mahu terikat dengan had ditetapkan. Tegasnya, OKU boleh melakukan pelbagai jenis pekerjaan jika ada kemahuan dan usaha berterusan. Yang pernah bekerja dalam industri makanan segera dan sebagai pencuci kereta. Selepas menyimpan wang mencukupi, dia membeli sebuah drone yang telah lama diimpikan. Dari situlah dia belajar sendiri selok-belok menjadi seorang jurugambar. Ini pesanannya yang boleh dijadikan inspirasi juga pembakar semangat.
Orang ramai membanjiri Manhattan di New York baru-baru ini untuk menyaksikan perarakan tahunan Messi kali ke-96. Acara extravaganza ini menampilkan puluhan belon udara gergasi dan kereta perhiasan, 12 band kawat dan muzik serta 700 badut dan Santa Claus. Ia turut dimeriahkan dengan persembahan daripada artis popular seperti Mariah Carey. Belon-belon helium gergasi watak kartun dan permainan popular adalah tarikan utama acara Saban Tahun. Perarakan di New York ini sudah sinonim dengan tradisi sambutan Thanksgiving. Selain penonton yang hadir secara fizikal, ia juga disiarkan secara langsung di kaca TV kepada kira-kira 50 juta penonton di seluruh Amerika Syarikat. Soaring to new heights, representing a galaxy far, far away as a fan favorite. Star of the best-selling book series Diary of a Wimpy Kid. His finger is hovering over Beagle from Peanuts Worldwide. Masih di Buletin Didik. Sukan, pencapaian yang sangat luar biasa. Itulah yang boleh dirumuskan dengan kejayaan Johor Darul Takzim JDT yang muncul pasukan pertama menyapu bersih kesemua 4 trofi kejuaraan domestik musim ini. Kemuncaknya JDT menamatkan saingan musim ini dengan merangkul Piala Malaysia menundukkan Selangor 2-1. Dalam aksi final yang berlangsung di hadapan 80,000 penyokong di Stadium Nasional Bukit Jalil malam semalam, penguasaan bagaimanapun jelas milik Selangor pada babak pertama memaksa JDT lebih banyak bertahan menyerap asakan bertali arus lawan. Usaha Selangor berhasil apabila dihadiahkan sepakan penalti susulan kekasaran Matthew Davis ke atas Harlison Kayon pada minit ke-45. Kayon menyempurnakannya ketika penjaga gol JDT Farizal Marlias kelihatan dapat membaca arah sepakan Kayon. Begitupun kegembiraan Selangor tidak bertahan lama apabila JDT menyamakan kedudukan pada masa kecederaan hasil tandukan Berson Da Silva susulan sepakan sudut Arif Aiman. Selepas rehat, tempo permainan mula didominasi JDT dengan melancarkan gerakan-gerakan bahaya. Minit ke-59, giliran Fernando Forestieri meledak gol kedua Harimau Selatan menerusi satu rembatan deras dalam kotak penalti. Selangor cuba bangkit memburu gol penyamaan namun gagal memanfaatkan beberapa peluang dan kedudukan 2-1 memihak JDT sehingga whistle penamat. Ia sekaligus kejuaraan Piala Malaysia kali ketiga buat JDT selepas turut menjulang trofi berprestij itu pada 2017 dan 2019. Paling manis, ia menebus kehampaan aksi final musim lalu, tewas 0-2 kepada Kuala Lumpur City. Menambah ceria JDT, Forestieri turut dipilih sebagai pemain terbaik perlawanan akhir. Kejayaan merangkul Piala Malaysia melengkapkan koleksi kejuaraan JDT musim ini selepas memenangi perlawanan sumbangsih iaitu Piala Sultan Ahmad Shah, Piala FA dan Liga Super. Saya rasa berpuas hati dengan semua player sebab kita daripada awal season sampai akhir season tim kita jatuh bangun dan saya rasa berpuas hati, sangat berpuas hati sebab ni first final saya dan insyaAllah next year kita akan buat lagi baik lah. You know, to go this far in a competition is not just luck. It takes hard work, dedication. A lot of people don't see that behind the scenes. You know, I'm proud of the boys. Alhamdulillah lah kita menang pada malam ini sebab game malam ini agak penting lah untuk kita orang dan tim semua sebab kita orang mesti menang walau macam mana sekalipun. Menguasai full cup, full. Kita menguasai piala domestik untuk liga kita dan kita unbeaten juga dalam semua perlawanan, so ini sesuatu yang luar biasa dan saya harap kita teruskan momentum untuk tahun-tahun yang akan datang. Baik, paparan replika gergasi haiwan berlampu di Paris, Perancis mengakhiri Buletin Didik. Tema ini dipilih bagi menanam kesedaran kepada orang ramai tentang kepentingan biodiversiti. Saya Khairi Hazwan Muhammad Asri. Salam hormat dan Assalamualaikum.